Hai, salam. Okey, matematik tingkatan 2, bab kebarangkalian mudah, bahagian yang kedua iaitu 13.3 dengan 13.4 iaitu kebarangkalian peristiwa pelengkap dengan kebarangkalian mudah. Okey, peristiwa pelengkap dia macam topik yang kita belajar semasa tingkatan 1 iaitu pengenalan set. Ingat balik, set ni dia ada set pelengkap. Set pelengkap ni bermaksud set yang melengkapi kepada set peristiwa tersebut. Okey, kalau tak faham kita tengok contoh soalan. Okey, satu nombor dipilih secara rawak di mana set integer dia dari 1 hingga 20. Maksudnya nombor dia tu dari nombor 1 hingga nombor 7. Jadi sampel dia adalah dari nombor 1, 2, 3, 4. Tulis je semua, kena tulis semua. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Okey, jadi ini adalah sampel kepada semua yang dipilih dalam satu set integer dia kata. Dan yang dipilih, peristiwa yang dipilih adalah peristiwa yang dipilih adalah nombor perdana. Jadi daripada 1 hingga 20, yang mana 1 kan nombor perdana. Nombor perdana ni adalah nombor yang boleh dibahagi diri sendiri sahaja. Dia tidak boleh nombor lain. Contoh dia nombor 2, nombor perdana. Nombor 4 bukan, sebab nombor 4 boleh bahagi dengan 2, boleh bahagi dengan 4. Ya, nombor 4 bukan. Nombor 5 ya, sebab boleh dibahagi dengan nombor 5 saja. Nombor 6 tak boleh, sebab 6 boleh bahagi dengan 2, 6 boleh bahagi dengan 3, 6 boleh bahagi dengan 6. Jadi dia hanya boleh dibahagi diri sendiri. Contoh 2 dengan 2 saja, 3 dengan 3 saja. Okey, 4 tak boleh, dia macam tu. Okey, jadi selain daripada nombor 1. Jadi nombor 1 ni bukan nombor perdana dah. Walaupun dia hanya boleh dibahagi dengan nombor 1. Ingat ya, nombor perdana bukan nombor 1. Jadi nombor 2 adalah nombor perdana, nombor 3 ya juga, 4 bukan, 5 ya sebab boleh bahagi dengan 5 sahaja, 6 bukan, 7 ya, 8 bukan sebab boleh bahagi dengan nombor 2, nombor 4, 9 pun bukan, boleh bahagi dengan nombor 3, 10 pun bukan, 11 ya, lepas tu 13, 17, 19. Jadi ini adalah nombor perdana. 20 boleh bahagi dengan 2, boleh bahagi dengan 10, bahagi dengan 5, bahagi dengan 4. Jadi yang boleh dibahagi dengan nombor lain tu dia bukan nombor perdana. Jadi peristiwa untuk A adalah 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Okey, jadi dia suruh cari kebarangkalian peristiwa pelengkap. Okey, kita cari kebarangkalian peristiwa A dulu. Okey. Kebarangkalian peristiwa A dulu. Okey, peristiwa A di mana kita akan buat P peristiwa probability iaitu A peristiwa A di mana bilangan peristiwa yang terjadi dengan bilangan sampel. Yang ni kita dah belajar sebelum ni. Okey, jadi ada berapa peristiwa A? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Sampel ada 20. Jadi 20 bahagi 8 kita akan dapat dalam 2/5. Kita boleh kecilkan dia dengan CP 4, 2. Ni jadi 5. Jadi 2/5. Jadi belum jawapannya lagi. Ni adalah kebarangkalian peristiwa A. Jadi jawapan untuk kebarangkalian peristiwa pelengkap A. Tulis betul-betul pelengkap. Dia pelengkap kepada A, yang melengkapi A. Sekarang yang A 2/5. Jadi kita akan buat macam ni. Di mana iaitu yang pelengkap kepada A adalah ni pelengkap kepada A, kita buat macam ni, tanda macam ni. Dia ada tu macam set semester, set pengenalan set pelengkap dia akan tanda macam tu. Okey,
di mana nombor 1 tolak dengan peristiwa A, probability A. Maksudnya kebarangkalian A. 1 tolak kebarangkalian peristiwa A. Kebarangkalian peristiwa A adalah 2/5. Jadi 1 tolak 2/5 adalah 5/5 tolak 2/5, jawapan dia adalah 3/5. Okey, jadi kebarangkalian peristiwa pelengkap kepada A adalah 3/5. Okey, 3/5. Boleh faham? Sebab peristiwa A adalah 2/5 yang melengkapi kepada A. Jadi yang selebihnya adalah 3/5 lah. Jadi kita gunakan 1 tolak kepada peristiwa A. Peristiwa A 2/5. Jadi pelengkap kepada A ni kita ambil nombor 1 tolak kepada peristiwa A. Jadi kita dapat 3/5. Sangat mudah. Okay, kita tengok contoh nombor 2. Salin dia buat nota. Nombor 2 ni dalam bentuk set semester dalam topik di atas 1 kita belajar. Set semester ni adalah merangkumi semua ni. Jadi kita tengok. Okey. Set pelengkap. Okey, sampel ada berapa sampel? Sampel ni merangkumi semua yang ada dalam ni. Jadi kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi ada 10. Okey, ada 10. Yang set ni ada sampel ni ada 93, 94, 95, 91, 97, 90, 92, 90, 94. 94 pun ada kat luar ni. Mungkin dia ada tersilap kot. Tak apalah. 96, 98. Okey. Jadi kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi bilangan sampel kita ada 10. Peristiwa A kepada ni, peristiwa A. Peristiwa A ada 93, 94, 95, 93, 94, 95, 91, 97. 91, 97. Okey, jadi ini peristiwa kepada A. Jadi bilangan kepada A adalah 1, 2, 3, 4, 5. Ada peristiwa, bilangan kepada bilangan peristiwa A ada 5. Jadi kita cari kebarangkalian peristiwa A dulu. Peristiwa A. Peristiwa A. Di mana kita buat macam ni, macam tadi. Iaitu N kepada peristiwa A, N kepada sampel. Okey, N kepada A ada 5. Bilangan dia ada 5. Peristiwa kepada A tu ada 5. Okey, sampel keseluruhan ada 10. Jadi kita kecilkan dia, kita akan dapat 1/2. Okey, ini kebarangkalian A baru. Kita kena cari kebarangkalian peristiwa pelengkap A. Okey, pelengkap kepada A. Jadi kita kena buat tanda macam tu. Okey, pelengkap kepada A adalah 1 tolak peristiwa A. Jadi 1 tolak 1/2. Macam tadilah. Jadi 1 tolak 1/2, jawapan dia adalah 2/2 tolak 1/2. 1/2 jawapan dia juga. Okey, jadi kebarangkalian peristiwa pelengkap A adalah 1/2, sama banyak dengan kebarangkalian peristiwa A. Sebab ni separuh, yang ni pun separuh. Sebab dia nombor 1 tolak kepada peristiwa A. Jadi yang dapat jawapan tu adalah pelengkap. Macam yang ni tadi. Nombor 1 tolak kepada peristiwa A. Jadi kita akan dapat jawapan untuk pelengkap kepada A. Boleh? Nampak? Okey. Dia tak kata, okey, kita tengok soalan ni pula. Tentukan kebarangkalian pelengkap jika sebiji dadu di lambung. Okey, sebiji dadu. Jadi sampel ni dadu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Betul?
Jadi bilangan sampel ada 6. Betul? Bilangan sampel ada 6. Lepas tu peristiwa A pula. Jika kebarangkalian peristiwa itu mendapat nombor 5. Dapat nombor 5. Bukan kecil pada nombor 5. Mendapat nombor 5. Peristiwa dia A ada 5. Jadi bilangan untuk peristiwa A adalah 1. Betul? Jadi kita cari kebarangkalian peristiwa A. Jadi PA adalah NA per NS. Bilangan NA peristiwa A ada 1. Bilangan sampel kepada seluruh kita ada 6. Ni ada 6. Peristiwa A ada 1. Jadi dia 1/6. Okey, lepas tu kita nak cari kebarangkalian pelengkap peristiwa A. Okey, pelengkap dia pula. Jadi kalau pelengkap macam tadi, kita buat macam ni, tanda macam tu, ada tanda koma atas. Jadi di mana 1 tolak set pelengkap A. 1 tolak set pelengkap A 1/6. Jadi 6/6 tolak 1/6, jawapan dia adalah 5/6. Nampak konsep dia senang je, di mana nombor 1 tolak kepada peristiwa A, iaitu kebarangkalian kepada peristiwa A. Ingat ya, cara nak buat kebarangkalian di mana bilangan peristiwa yang terjadi dengan bilangan sampel keseluruhan dia. Yang terjadi berapa bilangan dengan bilangan sampel. Okey. Kita masuk yang bahagian terakhir 13.4. Dia lebih kepada penyelesaian masalah, iaitu kebarangkalian mudah. Okey, kita tengok soalan yang ni. Okey. Carta palang di bawah menunjukkan bilangan murid tingkatan 2. Okey, di mana bilangan murid lelaki, okey, murid lelaki kelas Arif ada 16. Murid perempuan ada 8. Kelas baik pula ada 8. Perempuan pula ada 16. Okey. Jadi soalan dia minta, apakah kebarangkalian seorang murid lelaki dipilih? Okey, kita tengok lelaki yang mana satu ni, yang tanda macam ni kan, ni lelaki. Jadi kita kira jumlah peristiwa dia adalah lelaki. Jadi jumlah, okey, kita buat lelaki, dia punya ni lelaki ada berapa? Okey, iaitu ada 16 tambah kepada ni berapa? 8 tambah 12 tambah 20. Okey. Jadi bilangan dia adalah, bilangan peristiwa lelaki adalah 16 tambah 8 tambah 12 tambah 20. Jadi kita ada 56. Betul? Cuba tekan kalkulator, dapat 56. Okey. Untuk seluruh sampel ada berapa? Jadi sampel ni iaitu hasil tambah keseluruhan dia, iaitu 16 tambah 8 tambah apa lagi? Ni 8 tambah 16 tambah 12 tambah 8 tambah 20 tambah 12. Betul? Okey, cuba tambah semua. Jadi bilangan sampel yang kita akan dapat adalah dalam 100. Okey, kita dah ada ni. Jadi apakah kebarangkalian murid lelaki? Okey, kebarangkalian murid lelaki adalah
N bilangan peristiwa lelaki dengan L peristiwa untuk sampel. Okey, jadi lelaki 56 per dengan 100. Macam tu je. Lepas tu kita kecilkan guna CP5. Guna CP4. CP4 kita dapat 56 bahagi 4. 56 bahagi 4 kita akan dapat 14. 100 bahagi 4, 25. Jadi 14 per 25. Jadi kita tak boleh kecilkan lagi. Jadi jawapan terakhir mesti dalam bentuk pecahan yang terkecil. Sama je. Dia macam penyelesaian masalah, tapi kamu kena tengok. Yang penting dia suruh cari peristiwa apa tu. Jadi bilangan dia, bilangan peristiwa tersebut bahagi dengan bilangan keseluruhan sampel. Sangat senang. Soalan yang terakhir. Apakah kebarangkalian murid yang bukan daripada kelas cerdas, bukan daripada cerdas, maksudnya set pelengkap, ada maksudnya peristiwa pelengkap kepada kelas cerdas. Okey, kita cari bilangan murid kelas cerdas dulu. Kita cari yang murid kelas cerdas, iaitu 12 tambah dengan 8. 12 tambah 8, kita dapat berapa? Kita dapat 20. Jadi, N kepada murid cerdas adalah 20. Kita tahu N kepada sampel tadi semuanya adalah berapa tadi? Yang sampel semua seluruh pelajar 100 kan? 100. Kita cari kebarangkalian peristiwa murid peristiwa bilangan kelas cerdas. Buka kebarangkalian murid kelas cerdas. Yang murid kelas cerdas, iaitu kita buat P kelas cerdas, di mana bilangan murid kelas cerdas bilangan sampel. Jadi bagi contoh sini Jadi P cerdas, P probability kebarangkalian murid kelas cerdas, bilangan murid kelas cerdas ada 20 per 100. Kecilkan, jadi jawapan dia 1 per 5. Itu 1 per 5. Jadi sekarang dia sebut cari yang bukan, maksudnya pelengkap lah, pelengkap dia. Jadi pelengkap kepada murid kelas cerdas adalah 1 tolak dengan murid kebarangkalian murid kelas cerdas. Jadi 1 tolak 1 per 5. Bukan tu maksudnya melengkapi kepada kelas cerdas yang selain daripada kelas cerdas. Ayat dia macam tu. Kalau kamu nak cari teknik bukan 1 pun boleh, kamu kira satu-satulah. Ambil yang selain daripada cerdas. Kira yang bilangan arif, baik dan damai. Per dengan 100. Sama je jawapan dia. Jadi 1 tolak 1 per 5. 5 per 5 tolak 1 per 5. Kamu akan dapat 4 per 5. Settle. Jadi inilah cara menyelesaikan masalah. Sebab tu kita panggil dia kebarangkalian mudah. Jadi itulah set pelengkap kepada peristiwa pelengkap. Dia sama seperti set pelengkap yang kita belajar semasa tingkatan 1, iaitu set pengenalan set yang kita belajar tu. Jadi pelengkap ni melengkapi apa yang peristiwa sebelum tu. Itu dia. Sampai situ saja kali ini. Salam.